sekalian, persoalan yang timbul kepada kita ialah untuk apa kita melakukan perubahan ini? Apakah tidak cukup dan tidak memadai lagi dengan kerajaan Barisan Nasional yang telah sekian lama memimpin dan memerintah negara kita? Untuk apa kita lakukan perubahan? Saudara, soalan inilah yang sangat menarik untuk dijawab oleh setiap dari kalangan kita yang hadir pada malam ini, kepada seluruh masyarakat dalam negara kita. Untuk apa kita melakukan perubahan dan kenapa kita mesti melakukan perubahan ini? Saudara yang dihormati sekalian, dalam masa yang sangat terbatas, 1-2 poin yang boleh saya kemukakan kepada saudara. Yang pertama, dalam konteks negeri Sabah khasnya dan seluruh negara kita amnya, antara kewajipan kenapa perlu kita melakukan perubahan ialah apabila kita menyedari bahawa kerajaan UMNO dan Barisan Nasional yang telah diberikan mandat oleh rakyat sejak sekian lama gagal untuk memastikan negara ini tegak sebagai sebuah negara yang mampu untuk memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan kepada seluruh peringkat rakyat dalam negara ini. Terutama jelas kepincangan dalam pengurusan hasil bumi negara ini. Kepincangan dalam mengurus kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Mencipta. Saudara, negara kita kaya. Negara kita kaya. Negara kita dikurniakan oleh Allah dengan pelbagai hasil maksud yang lumayan. Minyak, biji, emas, ikan, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, sawit, getah. Terlalu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada negara kita. Tetapi saudara tengok bagaimana kerajaan di bawah kepimpinan Barisan Nasional mengurus kekayaan ini. Melalui laporan audit negara baru-baru ini telah didedahkan kepada kita berlakunya ketirisan perbelanjaan dana awam di bawah kepimpinan kerajaan Barisan Nasional mencecah angka 28 bilion. 28 bilion ringgit tiris dalam pembelanjaan dana awam. Saudara yang dihormati sekalian, kalau saudara rajin membuka laporan audit ini, saudara tengok bagaimana mereka mengurus dan mentadbir ekonomi negara kita. Bukan saja pembaziran, tetapi juga penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa. Petang tadi dialog kita dengan anak-anak muda di Kampung Bukau, saya telah menjelaskan bagaimana mereka boleh membeli laptop yang harga pasaran 2,500 dan dia klaim duit daripada kerajaan dengan harga lebih 30,000 ringgit untuk satu unit. Saudara bayang kalau dia beli dalam jumlah yang besar, ribuan unit. Begitulah seterusnya mereka mengendalikan pengurusan ekonomi negara dengan tidak telus dan tidak adil. Bahkan apa yang lebih menarik, Datuk Idris Jala pernah menyebut bahawa negara kita menjelang tahun 2019 negara kita akan bankrupt. Kerana mengikut laporan Bank Negara kita sekarang ini sedang menanggung hutang yang begitu banyak. Pada tahun 2004 217 bilion. Pada tahun 2007 naik 266 bilion. Pada tahun 2011 tahun lepas naik sampai ke peringkat 437 bilion. Tren ini, kata Datuk Idris Jala, sampai ke tahun 2019 hutang negara boleh mencecah 1 trilion dan boleh mendedah negara kepada bankrupt. Saudara, Barisan Nasional kendali negara kita sedemikian rupa. Dia mengurus negara kita sedemikian rupa yang mendedahkan masa depan dan mencacatkan masa depan rakyat, terutama anak-anak muda dalam negara ini. Justru itulah saudara, kita perlu melakukan perubahan ini.
Kekayaan yang ada hanya berlegar di kalangan orang-orang kaya di kalangan mereka. Projek-projek mewah di kalangan kroni-kroni mereka. Sementara usahawan-usahawan muda, anak-anak muda, masyarakat marahim, mereka sering kali terhalang untuk mendapat pembiayaan dan bantuan kerajaan melalui kerana birokrasi ataupun melalui budaya kronisme yang diamalkan oleh kerajaan Barisan Nasional. Akhirnya inilah yang telah diperingatkan oleh Allah kepada kita. Kaila yakun dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Saudara yang dihormati sekalian, supaya harta kekayaan itu tidak berlegar di kalangan orang-orang kaya di kalangan mereka. Apabila Allah memberikan rezeki, memberikan kemewahan, memberikan segala anugerah yang melimpah, maka dia mestilah diagih kepada rakyat secara saksama dan terus. Saya sangat tertarik dengan ucapan yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden siang tadi dalam majlis sambutan Aidilfitri di Kota Kinabalu, di mana Datuk Seri telah menyebut menurut perspektif Islam, dan inilah yang sedang kita rancang. Jika sekiranya rakyat memberikan mandat kepada kita untuk mentadbir negara ini, khusus untuk negeri Sabah khasnya, termasuklah di negeri lain, keadaannya sama, di mana kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah ke sesebuah negeri, maka kekayaan itu mestilah terlebih dahulu dimanfaatkan untuk membangun rakyat dalam negeri itu terlebih dahulu. Membangun kemudahan rakyat, menggenapkan keperluan rakyat dalam negeri tersebut. Bukan dipunggah ke Putrajaya, bukan dipunggah ke Kuala Lumpur, kecuali ada lebihan daripada itu. Apabila ada lebihan daripada itu, barulah boleh dibawa ke ibu kota. Ini menjadi kaedah supaya rakyat tidak tertindas, supaya rakyat tidak dizalimi. Sudahlah hari ini saingan ekonomi yang begitu rencang, tekanan cukai yang begitu membebankan, kos hidup yang begitu tinggi, semuanya menjadikan anak muda dalam keadaan resah, dan akhirnya implikasi daripada itu, sebahagian dari kalangan mereka yang tidak mempunyai pegangan agama yang kuat terjebak dalam jenayah seperti rampak, samun, ragut dan seumpamanya. Saudara, sebab itu kalau kita dapat selesaikan perkara ini, banyak perkara kita boleh selesai, termasuk perkara-perkara jenayah. Justru itulah bangkit anak muda untuk bersama dengan perjuangan yang kita dokong ini untuk memastikan perubahan menjadi satu realiti. Ini kalilah berhabis kita, insya Allah.